Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Antara fokus, usahawan tempatan di Perkasa capai piawaian halal bertaraf antarabangsa. Suaran, silakan. Baik, Otto. Program Halal Sukses KUSKOP diyakini mampu melonjak daya saing usahawan tempatan dalam industri halal bertaraf global. Ia menyediakan intervensi menyeluruh merangkumi latihan, padanan perniagaan dan pembiayaan bagi mengukuh pasaran halal tempatan dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata industri halal bukan hanya berkaitan pensijilan tetapi turut melibatkan aspek kualiti, kebersihan dan integriti produk. Saya amat yakin dengan persijilan halal yang dimiliki oleh usahawan kita, ianya akan memberi nilai tambah kepada produk masing-masing. Ianya akan mendapat tempat bukan hanya dalam pasaran domestik, malah juga pasaran antarabangsa. Kita semua maklum persijilan halal di negara kita ini telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dato' Iwan ditemui media dalam program Halal Sukses KUSKOP di College Community Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Iwan menyatakan komitmen KUSKOP memperluas penyertaan PKS dan koperasi dalam industri halal melalui kerjasama pelbagai agensi sejajar agenda pendigitalan dan pemerkasaan ekonomi Bumi Putra. Program Halal Sukses dilaksana oleh Pernas, agensi di bawah KUSKOP di seluruh Sabah. 150 penyelidik dan ahli akademik dari Universiti di Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Brunei menyertai sidang kemuncak penyelidikan pendidikan tinggi Borneo Elsevier 2025 di Kota Kinabalu. Persidangan anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS Elsevier dan Kementerian Pendidikan Tinggi itu dirasmikan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud. Beliau berharap kerjasama strategik antara universiti, kerajaan dan industri dapat memperkukuh ekosistem penyelidikan serta melonjakkan impak inovasi. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur pula menegaskan komitmen UMS untuk menghasilkan penyelidikan berasaskan kearifan lokal dan memberi manfaat sosial serta ekonomi. Ia selaras slogan UMS Brand of Borneo. Beliau turut menyatakan kemajuan dalam AI dan analitik data boleh dimanfaatkan untuk menangani isu biodiversiti, perubahan iklim dan pembangunan mampan. Bukan sekadar tempat menuntut ilmu, Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau yang meraihkan ulang tahun ke-100 menjadi institusi penting membina sasya, jati diri dan masa depan anak negeri sejak tahun 1925. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan sekolah tertua di Sabah ini sebagai lambang kejayaan pendidikan yang wajar dihargai. Harapan saya agar sekolah ini akan terus menjadi sekolah yang terus terpelihara, yang akan terus menjadi pusat dan gedung ilmu untuk anak-anak Tawau di masa-masa yang akan datang. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan 100 Tahun SK Bandar Tawau. Katanya kerajaan negeri sentiasa komited menambah baik kemudahan sekolah demi melahirkan pelajar berilmu dan berintegriti. Datuk Nizam yang juga adu napas turut memaklumkan sebahagian peruntukan tambahan negeri akan digunakan bagi menambah baik bekalan air di seluruh negeri. Keyakinan antarabangsa terhadap keselamatan di pantai timur Sabah semakin pulih. Ini terbukti apabila 15 perwakilan diplomatik dari 10 negara turut serta dalam tinjauan ke kawasan Zon Selamat Timur Sabah, Zone. Wartawan Fauzia Aja ada perkongsiannya. Tinjauan keselamatan bersama ini, anjuran Kementerian Dalam Negeri dan Eskom memaparkan kesiapsiagaan pasukan keselamatan Malaysia yang kini berada pada tahap terbaik. Kawasan ini kekal stabil. Sehingga hari ini, kita suka mengumumkan bahawa tiada sebarang insiden pencelikan sejak 15 Januari tahun 2020. Ini satu pencapaian yang membanggakan.
Lawatan ini juga mengangkat kerjasama serantau menangani jenayah rentas sempadan menjelang mesyuarat Menteri-Menteri Keselamatan ASEAN September ini. Platform tahun ini, kepengurusan ASEAN, kluster keselamatan yang kita pegang ini akan kita manfaatkan sebagai the best platform untuk kita bertukar fikiran, bertukar maklumat, dan daripada situ kita olah supaya dia betul-betul menjadi strategi menangani isu keselamatan ini secara lebih efektif. Jumlah pelancong ke S-Zone terus meningkat. Lebih 314,000 orang direkodkan tahun lalu. Eskom turut menekankan pelaksanaan tindak balas berlapis serta kerjasama dengan komuniti sebagai kekuatan utama kawalan keselamatan. Biarlah kita bawa diri mereka datang ke kawasan S-Zone ini untuk melihat sendiri bagaimana pengoperasian, bagaimana penyelarasan, bagaimana kerjasama di antara enforcement, terutamanya Eskom bersama dengan komuniti. Duta Amerika Syarikat dan Sepanyol memuji usaha Malaysia menjadikan kawasan ini selamat dan berpotensi tinggi dalam sektor pelancongan. It's been 11 years since I first came here, but the transformation is very, very impressive. I feel very safe in Malaysia since I came 3 years ago, and I feel very safe here too in Semporna. So really we think because it's not only me or the ambassadors from the countries have the honor to be included in this trip. Selain tinjauan keselamatan, perwakilan turut menyertai aktiviti budaya dan ekopelancongan di Pulau Omadal, Sibuan, Bohedulang dan Mataking. Lawatan ini bukan sekadar mengenai isu keprihatinan berkenaan dengan keselamatan di pantai timur negeri Sabah. Ia adalah medan diplomasi lapangan memperkukuh kerjasama serantau dan memberi isyarat jelas bahawa keselamatan negeri Sabah adalah keutamaan bersama. Fauzia Ajak, RTM. Penceritaan sejarah tokoh dan perjuangan negara digarap secara kreatif oleh pelajar sekolah menerusi pertandingan pengesahan kenegaraan 2025 peringkat negeri Sabah. 6 pasukan sekolah dipilih ke pentas akhir pertandingan anjuran Jabatan Penerangan Japen Sabah bersama ex-klub Malaysiaku. Pertandingan ini memberi peluang kepada pelajar menyelami erti patriotisme melalui lakonan dan naratif sejarah. Pertandingan ini adalah semata-mata untuk semangat cinta negara, dan mereka ini sebagai peserta dorong akan menceritakan bagaimana tokoh-tokoh negara yang terdahulu, sumbangan tokoh-tokoh negara ini bagaimana membangunkan negara, menuntut kemerdekaan. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Bah Ngamlah Tu di Konti Sabah FM. Pertandingan yang dimulakan sejak 2003 kini memberi tumpuan kepada pelajar ahli kelab Malaysiaku untuk memperkukuh adab dan jati diri. Peringkat akhir akan dirakam dalam bentuk persembahan pentas sebenar di 6 lokasi berasingan mulai 7 hingga 20 Julai. Johan pertandingan akan menerima RM1,000, naib Johan RM700 dan tempat ketiga RM500 beserta piala dan sijil penyertaan. 3 pasukan lain masing-masing membawa pulang RM300. Sabah kini mempunyai 94 kelab Malaysiaku di sekolah pelbagai daerah di bawah seliaan Japan Negeri. Lebih 2,500 peserta menyertai larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA 20 Zon Sabah yang berlangsung di Stadium Likas malam tadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jih Noor melepaskan peserta yang terdiri daripada penjawat awam dan orang awam. Larian terbahagi kepada 2 kategori, 5 km dan 10 km dengan penyertaan masing-masing 1,700 dan 815 peserta. Penganjurannya dilaksana secara kerjasama antara kerajaan negeri dan pejabat setiausaha Persekutuan Sabah, serta sokongan strategik daripada Kementerian Belia dan Sukan Negeri, Lembaga Sukan Sabah dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ia antara lain bertujuan memperkukuh semangat perpaduan dan gaya hidup sihat dalam kalangan penjawat awam. Turut hadir Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Bakri Ismail dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa.
Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama Otto dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, Suaran langsung dari Sabah.